Selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Selamat Hari Ayah secara internasional bagi para bapak di luar sana yang telah berjuang keras bagi keluarganya. Puji syukur kepada Tuhan, pada hari ini kita dapat kembali mengikuti ibadah online. Sungguh kesempatan yang luar biasa, kita masih dapat memuji, bahkan mendengar firman-Nya. Kiranya dengan hati yang sukacita, dengan hati yang siap, kita bersama memuliakan nama Tuhan. Saya undang jemaat semua untuk bangkit berdiri, kita masuk ke dalam saat teduh. Mazmur 104, nomor 33 sampai 34. Aku hendak bernyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengeran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Mari jemaat semua kita pujian manis kau dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak menyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, Aku mau bermazmur bagimu Tuhan. aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Kita katakan inilah yang renungkan dengan sepenuh suara. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan.
dan hatiku bersuka karena dan hatiku bersuka kepadamu. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu di dalam hidup kami. Jika hari ini kami ada, hari ini kami hidup, bukan karena seharusnya kami ada, bukan karena kami bisa, tapi kami ada sebagaimana kami adanya di hadapan Tuhan. Itu semata-mata adalah anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Bahkan jika hari ini, kalau kami masih bisa beribadah secara online, itu juga adalah anugerah Tuhan bagi kami. Kami tidak lebih daripada orang-orang yang berdosa, yang Tuhan perkenankan untuk menikmati hidup, untuk menikmati Tuhan di hari ini. Dan hari ini ketika kami datang beribadah kepada Tuhan, seketika kami sadar bahwa kami datang beribadah kepada Allah yang suci. Kami datang beribadah kepada Allah yang kudus. Oleh sebab itu dengan penuh kerendahan hati, dengan rasa sesal dan malu kami mengaku di hadapan Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Ampunilah kami orang yang berdosa ini, ya Tuhan. Sehingga pagi ini tidak ada dosa yang menghalangi kami untuk menghampiri Tuhan. Dan tidak ada dosa yang menghalangi Tuhan untuk menyatakan lawatan-Mu, kuasa-Mu, berkat-Mu bagi kami di dalam dan melalui ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur firman-Mu berkata, jika kami sungguh-sungguh mengaku dosa kami, maka Engkau Allah yang setia dan adil akan mengampuni kami dari segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala pelanggaran kami. Oleh sebab itu dengan iman kami percaya pengampunan dosa sudah berlaku di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Biarlah keagungan dan kemuliaan Tuhan boleh nyata di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Allah yang mengasihi kami. Yang di dalam namanya kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Kita masih tetap berdiri bersama-sama dengan orang percaya. Di segala abad, di sepanjang zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, dipersilakan duduk.
Kita bersyukur hari ini di Hari Ayah Internasional, anak-anak sekolah minggu kita akan mempersembahkan puji-pujian bagi Tuhan. Kiranya puji-pujian ini menjadi berkat bagi kita semua, khususnya para ayah, dan Tuhan dipermuliakan. Papi, tangan aku kecil. Iya, tangan kamu kecil. Tapi tidak apa-apa, anakku. Tangan papi yang besar ini akan selalu menggandeng kamu. Dan kamu tidak takut jika sendirian. Papi akan selalu menjaga. Papi, ayo gandeng aku sekarang ya. Aku sayang sama papi. 我闭上眼睛，你闭上眼睛，有你牵着我，不再害怕。你的手很小，我的手很大，有我牵着，不会结束。我的手很小，你的手很大，有你牵着我，不再害怕。你的手很小，我的手很大，有我牵着你，不会缺乏。我们天上的阿爸，掌管宇宙和笑话，有你听着，天不会大，有水你更有办法，更有办法。你是天上的阿爸，世界空间你都掌，不会不争，分毫不差，有谁比你更有计划，更有计划。Papa, saya terima kasih udah antar sekolah setiap hari karena aku sangat sayang Papa. Thank you papi udah ajarin cara berenang pas kecil, udah ajarin cara naik sepeda roda 2, sama thank you udah anterin ke sekolah dari SD sampai sekarang. Happy Father's Day. 你是天上的阿爸，掌管宇宙笑话，有你听着，天不会大，有谁比你更有办法，更有办法。你是天上的阿爸，世界空间你都掌，不会不争，分毫不差，有谁比你更有计划，更有计划。手很小，你的手很长，努力牵着我，不会害怕。你的手很小，我的手很大，有我牵着你，不会缺乏。有我牵着你，不会缺乏。 Halo Papi, selamat Hari Ayah. Semoga sehat selalu. Semoga sukses selalu. Terima kasih. Father's Day, Papi. We love you. Terima kasih Papa karena
dari papi. Happy Father's Day, you're so strong. Jing Jing, I love you papi. Kasih papa, udah ngelawat aku, mengasihi aku, menyayangi aku. I love you papa, aku sayang papa. Happy Father's Day, God bless you. Papa yang selalu antar kita mencukur rambut. Papa juga suka buatin kita makanan saat sore. Pokoknya Papa is the best, yang terbaik. Selamat Hari Ayah Papa. Aku sayang Papa. Happy Father's Day. Terima kasih papi udah mengajarin aku berenang. Terima kasih papi udah berjalan dan bermain sama Nicole. Terima kasih papi pas malam hari sudah membacakan Alkitab dan berdoa sama Nicole. I love you. Papa sudah merawatku sampai besar dengan kasih sayang. I love you Papa. Happy Father's Day papi. Makasih ya udah rawat dedek. Semoga papi panjang umur sampai rambutnya putih semua. Thank you papi, udah ajarin naik sepeda, gambar. Happy Father's Day, I love you. Happy Father's Day papi, I love you. Terima kasih kepada Sekolah Minggu atas pujian persembahan yang begitu indah. Kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Jemaat sekalian, kita akan masuk ke dalam pembacaan bertanggapan kita yang terambil dari Ayub pasal pertama, ayat yang pertama sampai ke-5. Ayub pertama, ayat 1 sampai 5. Yang laki-laki akan membaca dengan saya, kemudian yang perempuan akan ditemani oleh singer. Ayub 1, ayat yang pertama sampai yang ke-5. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati mereka. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Demikianlah membaca Alkitab kita. Jemaat sekalian, Hari Ayah adalah hari yang spesial bagi kita untuk merayakan seberapa besar cinta kasih seorang ayah kepada kita. Seperti Bapa sayang anaknya, demikian pula Tuhan Allah mengasihi kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman-Nya. Kita akan pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Dari awal kita katakan, kusiapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan
untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita katakan firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selamat pagi saudara sekalian, boleh bersuka cita hari ini bertemu kembali di dalam ibadah, walaupun di dalam online, tapi kita tetap bisa beribadah di dalam pertolongan Roh Kudus Tuhan. 弟兄姐妹们早安，真是高兴我们又能够再一次的见面。虽然我们是透过这个网路，但是我们仍然能够一起来敬拜主。 Sebelum mendengarkan firman Tuhan dan membacanya, mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. 我们还没有读神的话以前，让我们一起祷告。 Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. 天父上帝，做宝座的天父， Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 也是我们在耶稣基督里面认识的天父。 Bapa yang kami percaya Kau mau hadir di tengah-tengah kami. 主，我们深信你在我们中间， Khususnya kami berkumpul di dalam nama-Mu ya Tuhan. 特别我们是奉你的名，我们聚集。 Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. 再过一会，我们要读你的话， Biarlah Engkau yang akan membantu kami 求主你帮助我们， dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus. 借着圣灵的帮助， Sehingga kami boleh sekali lagi mendapatkan berita yang daripada Tuhan. 我们能够从你那里得到你所要我们听的信息。 Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan uraian firman Tuhan yang akan menerjemahkan. 求主你帮助你的仆人有传讲或者翻译的， Dan juga semua kami mendengarkan. 或者我们每一位要听你话语 Roh 的。 Kudus akan menerjemahkan firman Tuhan ini ke dalam kehidupan setiap 求 kami. 圣灵真是能够帮助我们，让你的话能够实践在我们的生活中。 Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Juru Selamat penebus kami yang hidup, kami serahkan waktu ini. 奉耶稣我们救主的名，我们祷告。 Amin. Amin. Saudara, pembacaan Alkitab kita memang terambilkan dari Ayub pasalnya yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. 弟兄姐妹，我们要看约伯记第1章，从第1节到第5节。 Ayub pasal pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. 约伯记第1章第1节到第5节。 Saya akan membacakan sekali lagi ayat yang singkat ini, saudara. Demikian bunyi firman Tuhan.
Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ya, tema firman Tuhan pada hari ini, saudara sekalian, adalah ayah yang saleh. 弟兄姐妹，我们要思想的主题是精犬的父亲。 Godly Father. 精犬的父亲 Ayah atau bapak yang saleh. 是一位很虔诚的父亲。 Dan saya ingin menambahkan saudara satu kata di belakang. 我要加上一句话。 Godly Father with love. Godly Father in love. Yaitu ayah yang saleh dengan kasih. Ayah yang saleh di dalam kasih. 就是在主爱里面的一位精犬的父亲。 Saudara-saudara sekalian, PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam 20 tahun terakhir ini memberi perhatian yang lebih besar tentang masalah keluarga. 弟兄姐妹，联合国在最近的20年里面，他们很注意每一个家庭。 Sebagian besar disebabkan merosotnya partisipasi ayah dalam keluarga. 因为有很多的父亲，他们失去了家庭里面所应该攀援的角色， Sehingga mengakibatkan nilai-nilai penting tergerus dan kemerosotan moral digantikan dengan nilai-nilai akibat globalisasi. 因为有很多的价值观已经褪色了，那么家庭里面的价值观被世界的一些观念所替代了。 Dan tanpa peran ayah, anak remaja lebih awal melakukan kenakalan, kriminal, seks bebas, merokok. 没有父亲的角色，那么很多少年人他们就误入了歧途，他们犯了很多不应该做的事，比如说吸毒、奸淫等等。 Dan bahkan kecanduan alkohol dan juga narkoba. 甚至他们追酒，他们吸毒。 Ternyata keterlibatan seorang ayah membuat anak-anak mendapat nilai A di sekolah. 那么有父亲参与的家庭，他们的孩子们在学校里面有很好的成绩。 Dari penelitian di Indonesia terhadap 17.000 remaja, 那么在印尼，他们研究了17000位少年人， memperlihatkan bahwa keterlibatan ayah 那么看见有父亲的参与， sangat mempengaruhi belajar dari anak-anak. 那么实在带来很好的影响，让他们很好的学习。 Dan tanpa keterlibatan ayah, anak-anak cenderung malas belajar. 若是没有父亲的参与，孩子们就难于学习， Bahkan tidak naik kelas dan dikeluarkan dari sekolah. 甚至没有升级，甚至被学校赶出去。 Nah, tantangan kita hari ini, 那么若是没有父亲的话， dasar moral sudah runtuh. 道德也坠落。 Nah, secara khusus saudara, pada hari ini minggu ketiga Juni kita memperingati Hari Ayah International, Father's Day International. 那么今天是6月份的第3个主日，我们纪念国际父亲节。 Mazmur 11 ayat 3 mengatakan, 诗篇告诉我们说， apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? 若是根基毁坏了，义人还能够做什么呢？ Nah, di sini saudara ada beberapa data, memang cukup banyak, tapi saya akan bacakan dengan pelan-pelan di sini. 弟兄姐妹，这里有好几个出于研究得到的结果，我慢慢的告诉你。 Ada 25 juta anak hidup tanpa ayah mereka.
有2500万的孩子们，他们是没有父亲的孩子。 Nah, itu dikatakan 36,3% dari semua anak-anak. 是说到整个孩子们的36%。 Ya. Dan 40% anak tanpa ayah dan tidak melihat ayah mereka setahun terakhir ini. 他们在最近的1年里面，他们没有父亲，或者他们没有看见他们的父亲。 Dan yang menarik saudara di dalam data ini 50% tidak pernah menginjak rumah ayahnya yang baru. 那么很吸引人的，有半数的孩子们，他们没有进到过他们父亲的家。 Dan dikatakan 63% remaja yang bunuh diri itu dari keluarga tanpa ayah atau ayah yang tidak berperan. 那么说到有63%的孩子们，他们自杀，乃是因为他们没有父亲或者没有父亲的参与。 Dan 85% anak berkelakuan buruk berasal dari keluarga tanpa ayah atau ayah yang tak berperan. 那么没有父亲的家庭，有85%的孩子们，他们会做一些恶事。 80% pemerkosa berasal dari keluarga tanpa ayah atau ayah ada tapi tidak berperan. 那么有80%的孩子会犯强奸罪，乃是因为没有父亲。 71% murid SMA berasal dari keluarga tanpa ayah atau ayah tak berperan. 那么有71%的高中生的孩子是没有父亲的孩子。 73% orang dewasa yang berada di panti rehabilitasi itu berasal dari keluarga tanpa ayah. 那么有73%的孩子，他们住在这个吸毒所，是因为没有父亲的家庭。 85% remaja yang dipenjara itu berasal dari keluarga tanpa ayah atau ayah tidak berperan. 85%的孩子被关在监狱里面，乃是没有父亲的孩子们。 Dan 70% remaja wanita yang hamil sebelum menikah itu berasal dari keluarga tanpa ayah atau ayah tidak berperan. 那么有70%的少女，她们未婚先孕，乃是因为没有父亲的参与，或者他们没有父亲在他们的家里。 Saudara sekalian, kalau melihat demikian di dalam hari ayah yang seperti ini, waktu saya mempersiapkan firman Tuhan, saya merasa gentar, saudara. 若是这样的话，当我预备今天讲章的时候，我心里面很战兢， Melihat bagaimana tantangan-tantangan dunia ini. 看见世界所给予的挑战。 Mengapa ayah tidak berperan? 为什么父亲没有攀援他们的角色呢？ Nah, ternyata saudara sekalian, ayah tidak berperan bukan karena ayahnya meninggal karena peperangan. 并不是因为战争他们死亡了， Bahkan dikatakan kalau ayah meninggal karena peperangan, anaknya itu tidak sampai rusak. 甚至有的父亲因着战争死亡，但是他们的孩子们不会变坏。 Bahkan ayahnya karena perang dia menjadi seorang pahlawan. 甚至当父亲死在战场上，他们却成为烈士。 Tapi banyak kali saudara, ayah tidak berperan atau ayah tidak ada perannya karena pilihan sang ayah sendiri. 但是有很多没有父亲攀援角色的家庭，乃是因着他们的父亲所选择的这种的方式。 Nah, disimpulkan di sini paling sedikit ada 4 sebab utama. 这里有提到有4个因素。 Misalnya pertama itu karena tekanan ekonomi atau materialisme. 第一就是有关他们经济的压力，或者他们物质的上的一个问题。 Ya, karena ingin ekonominya maju dan jatuh bahkan ke dalam materialisme, mementingkan materi. 他们很注重物质的享受，他们去追求这个经济的成长。 Atau yang kedua karena karakter dan kebiasaan yang buruk. 或者他们本来有一个坏的性格， Seperti mabuk, berjudi, pornografi, seks di luar pernikahan. 比如说醉酒，他们赌博，或者有一些有关性的一些事， Atau hobi yang kecanduan. 或者他们有一种不好的嗜好。 Yang ketiga saudara karena tekanan sosial. 第三是社会的压力， Banyak persaingan. 有很多的竞争对手。 Bahkan sekarang di dalam dunia yang feminisme banyak wanita-wanita yang hebat. 甚至现在有很多的女人，她们比男人更优秀。 Bahkan di aspek yang sedemikian banyak wanita yang tidak lagi menghargai akan maskulinitas, kepriaan. 以至于很多的女人就不再尊重
男人的角色了。 Tapi juga banyak saudara pria-pria tidak mengerti apa artinya menjadi seorang pria dengan peran seorang laki-laki. 但是也有很多的男人，他们不知道做父亲所应当攀援的角色。 Nah, Allah menciptakan pria memang untuk menjadi pemimpin dalam keluarga dan bahkan seorang pahlawan. 上帝创造男人是为着他能够在家庭里面成为一位首要的。 Nah, setiap pria tentu ingin menjadi seorang pahlawan yang dihargai. 当然，每一位男人都希望成为一个被人尊重的一个勇士。 Tetapi karena berbagai macam tekanan yang terjadi, banyak pria-pria atau ayah-ayah tidak dapat melakukan atau tidak dapat mencapai sampai ke hal itu. 那么，因为有很多的压力，就有很多的父亲不能够达到他们所想要达到的这个目标。 Nah, yang keempat saudara adalah karena tekanan dunia masa kini. 第四个因素是因为现今世代的压力， Sehingga banyak pemuda-pemuda yang berkeluarga, 有很多的青年人他们建立家庭， bahkan pemuda Kristen, 甚至是基督徒的家庭， tidak dapat lepas dari pergumulan kekhawatiran, 他们离不开心中的那些担忧， kelelahan, jatuh dalam pencobaan, 他们很疲惫，然后他们落在试探里面， mengalami stres, merasa tidak berharga, 他们经历了压力，他们觉得没有被看重， kehilangan identitas. 他们也失去了他们的身份。 Sehingga banyak pria yang masih muda ini, saudara, mereka tidak lagi bisa memimpin dan bahkan tidak peduli bagaimana memimpin keluarga nantinya. 而且有很多年轻的这些家长，他们不知道要如何来引领他们的家庭。 Nah, hari ini, saudara, 今天， ya saya tadi bawakan di dalam tema yang cukup panjang pengantarnya, saudara. 刚才我所讲的是一段比较长的序言。 Nah, saya ingin mengutip saudara kalimat dari seorang hamba Tuhan yaitu J.F. Packer. 那么我要摘录一位神的仆人所说的一句话。 Dia mengatakan, saudara, 他说， cara jalan untuk menjadi betul-betul bahagia adalah betul-betul menjadi manusia. 要成为一个很幸福的人，他所应当走的路， Dan jalan untuk menjadi betul-betul menjadi manusia adalah betul-betul menjadi saleh. 他要成为一个真正的人，他应该要有全诚的心。 Nah, ini dalam terjemahan, the way to be truly happy is to be truly human. The way to be truly human is to be truly godly. Yang saya terjemahkan adalah jalan untuk menjadi betul-betul bahagia adalah betul-betul menjadi manusiawi. Dan jalan untuk betul-betul menjadi manusiawi adalah betul-betul menjadi saleh. 那么你要成为一位幸福的人，你就要成为一位真正的人。 那么你要成为一位真正的人，你就要成为一位全诚的人。 Nah, kalau saya singkatkan saudara, truly godly is truly happy. Jadi betul-betul saleh itu adalah betul-betul bahagia. 那么你若是真正的全诚，你就真正的幸福。 Nah, jadi hari ini dalam tema kita godly father, ayah yang saleh itu adalah seharusnya ayah yang bahagia kalau betul-betul dia saleh, saudara. 那么今天的主题说到全诚的父亲。 那么，若是这位父亲真的是全诚的话，他应该是一位幸福的父亲。 Bagaimana bisa menjadi ayah yang saleh, godly father? 怎么能够成为一位全诚的父亲呢？ Nah, yang pertama, saudara sekalian, 第一个原因， sebelum menjadi ayah, 还没有成为父亲的时候， maka harus ada pernikahan dulu. 当然要经过婚礼， Nah, jadi harus ada godly marriage, godly family. 有一个圣洁的婚礼。 Nah, untuk ada keluarga yang saleh atau pernikahan yang saleh, 那么有一个圣洁的婚礼、圣洁的家庭， harus ada pria yang saleh atau pribadi yang saleh. 当然要有一位全诚的男人，一位精全的一个人。 Nah, saudara sekalian, itulah yang kita lihat pada diri Ayub. 弟兄姐妹，我们就可以从约伯身上看见。 Jadi saudara sekalian untuk bisa menjadi ayah yang saleh, sebelum bisa menjadi ayah yang saleh, 要成为一位全诚的父亲， Anda harus menjadi suami yang saleh. 你应该先成为一位全诚的丈夫。 Nah, untuk menjadi suami yang saleh, Anda harus menjadi orang atau pribadi atau pria yang saleh. 你要成为一位全诚的丈夫，你就应该先成为一位全诚的男人。 Nah, kita lihat di sini saudara sekalian. 我们在这里能够看见， Di dalam Ayub pasal pertama ayat pertama dan kedua. 在约伯记第1章第1节、第2节，
Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. 说到在乌斯地有一个人名叫约伯， Orang itu saleh dan jujur. 那么这个人被说为是真直、敬畏上帝， Ia takut akan Allah. 他敬畏上帝。 Dan dikatakan di sana dia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. 那么第2节说他生了7个儿子，3个女儿。 Dia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta. 那么他的家产有7000个羊，3000骆驼。 Dikatakan dia memiliki 500 pasang lembu dan 500 keledai betina. 那么500对牛，500母驴。 Dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. 那么他有一个很大数目的仆婢。 Dan dikatakan sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. 那么这里说到他是东方人中最有钱、最为之大的人。 Nah, kalimat ini saudara, seorang laki-laki. 这一句话，这位男人， Orang itu saleh dan jujur. 他是正直，他是敬畏上帝的。 Dalam terjemahan dikatakan perfect and upright. Jadi dia sempurna dan dia dikatakan tidak bercela. 他是正直，他是无瑕疵的。 Dan dikatakan dia adil. 那么他是很公平的人。 Dan dikatakan saudara sekalian di dalam terjemahan yang lain dia dikatakan blameless, jadi tidak bercacat. 他是无瑕疵的， Nah, bukan berarti dia tidak berdosa, saudara. 并不是说他是没有罪的， Tetapi dia adalah seorang yang berusaha menjadi betul-betul dia menjadi seorang anak Tuhan. 但是他努力，他成为一位神的儿女。 Dan dikatakan saudara di dalam Mazmur 11 ayat 7. 那么在诗篇第11篇第7节， Dikatakan upright artinya jujur dan tulus. 他是很正直的。 Mazmur 11 ayat 7 mengatakan sebab Tuhan adalah adil dan ia mengasihi keadilan, orang yang tulus akan memandang wajahnya. 那么诗篇11篇第7节，这里这么说：因为耶和华是公义的，他喜爱公义，正直人必得见他的面。 Nah, saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹， dia menjadi seorang yang saleh 约伯成为一位 karena dia 虔诚的人， memandang wajah Tuhan. 因为他看见神的面。 Saudara, bagaimana kita bisa menjadi saleh? 我们又怎么能够成为一位虔诚的人呢？ Tidak ada jalan lain, saudara. 没有别的途径， Kita perlu bertemu dengan Tuhan. 我们需要来寻见我们的主。 Saulus, 扫罗， dia dulu merasa berbuat bakti bagi Allah. 他觉得他还没有好好的侍奉神， Tetapi dia justru menganiaya orang Kristen 他反而去逼迫基督徒， sampai dia bertemu dengan Tuhan. 一直到他见到主的面。 Jadi saudara sekalian, kita baru bisa betul-betul menjadi saleh kalau kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi dan mengalami kasih-Nya. 弟兄姐妹，我们若是能够见到主，而且能够经历主的爱，我们就能够成为一位虔诚的人。 Nah, di sini saya akan kutip 3 ayat, saya akan bandingkan, saudara. 那么我要提出3处的经文做一个比较。 Yang pertama adalah Amsal 9 ayat 10. 第一是在箴言书第9章第 9 10 ayat 节。 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. 那么说到敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣子便是聪明。 Di ayat yang hampir mirip, Mazmur 111 ayat 10. 那么好相似的经文是在诗篇111篇第10节。 Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. 敬畏耶和华是智慧的开端。 Semua orang yang melakukannya berakal budi dan berakal budi yang baik. 凡遵行他命令的是聪明人。 Puji-pujian kepada Tuhan untuk 那 selama-lamanya. 么耶和华是永远当赞美的。 Dan di dalam Ayub pasal 1 ayat 8 dikatakan di sana, saudara. 那么在约伯记第1章第8节这里这么说。 Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. 那么耶和华问撒旦说：“你曾用心察看我的仆人约伯没有？地上再没有人像他完全正直，敬畏上帝，远离恶事。”
Nah, ini Allah yang menilai Ayub, saudara. 这是神的评价。 Dia jujur dan saleh. 神说他是正直的。 Bahkan di dalam Ayub 28 ayat 28 dikatakan, 甚至约伯记28章 sesungguhnya 28节这里这么说。 Sesungguhnya takut akan Tuhan, itulah hikmat. Menjauhi kejahatan, itulah akal budi. 敬畏主就是智慧，远离恶便是聪明。 Nah, saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹们， kalau kita jajarkan yang disebut takut akan Tuhan, 那么若是我们把它平行的来看，敬畏神 adalah mengenal yang Maha Kudus. Mengenal Allah. 是我们认识那至圣子。 Itu disebut permulaan hikmat, yaitu takut akan Tuhan adalah mengenal yang Maha Kudus. Tadi di dalam Amsal 9 ayat 10. 那么就好像刚才箴言书第9章那里提到的，我们敬畏我们的主，我们 Permulaan 认识 hikmat 那 adalah 至高 takut 者。 akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi. 那么每一位行他道的人是有福的人。 Nah, Ayub 28 ayat 28 mengatakan, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, menjauhi kejahatan, itulah akal budi. 那么约伯记这里也是这么说，敬畏耶和华是智慧的开端。 Jadi pria yang saleh, saudara, 一位虔诚的男人， dia takut akan Tuhan. 他是一位敬畏神的人。 Dia mengenal yang Maha Kudus. 那么他认识了至圣子， Dia menjauhi kejahatan. 那么他远离恶事， Dan dia melakukan akan hikmat itu. 他也行了那智慧， Dan bahkan dia memuji Allah untuk selamanya. 甚至他永远的赞美上帝。 Jadi saudara, tadi kalau kita jajarkan dengan kalimat dari seorang hamba Tuhan J. Packer, 那么刚才我们看杰贝格尔神的仆人所说的话， jadi kita betul-betul menjadi saleh kalau kita betul menjadi manusia yang semula dicipta oleh Tuhan itu. 若是我们是一位虔诚的人，那么其实我们就成为那位神所创造的 Tapi 人。 kita sudah jatuh dalam dosa. 但是他后来他落在 Karena 罪 itu 中， kita tidak lagi menjadi betul-betul manusia yang citra Allah itu, gambaran rupa Allah. 那么落在罪中以后，我们就没有神的形象了。 Karena itulah saudara, kita perlu betul-betul bertemu yang saya sebut dengan the way to be truly godly is to be truly spiritual. Betul-betul menjadi saleh adalah betul-betul menjadi rohani. 我们应该要成为一位虔诚的人，要成为一位属灵的人。 Bagaimana bisa begitu saudara? 我们怎么能够做到这一点呢？ Bertemu dengan Allah. 让我们见到我们的上帝， Dilahirkan baru. 我们重生， Mengalami kasih-Nya. 我们经历他的爱。 Nah, maka di sini saudara kita baru bisa menjadi orang yang mempunyai hidup rohani, 我们就过一个属灵的生活， bisa menjadi pria yang saleh, 我们能够成为一位虔诚的男人， membentuk pernikahan yang godly, yang saleh, 我们能够建立一个虔诚的婚姻， lalu membentuk keluarga yang saleh, 能够建立一个虔诚的家庭， menjadi ayah yang saleh. 能够成为一位虔诚的父亲。 Jadi untuk menjadi ayah yang saleh harus menjadi pria yang saleh. Menjadi pria yang saleh mengalami akan kasih Allah di 那 tubuh 么 saudara. 要成为一位虔诚的父亲，要先成为一位虔诚的男人。 Yang 他 kedua, 应该 saudara. 要有一位敬畏神的心。 Yang kedua tadi setelah menjadi godly father, yaitu ayah yang saleh. 那么第二，成为虔诚的父亲 Nah 以 kita 后， melihat di dalam ayat di sini saudara bagaimana Ayub. 我们看约伯如何， Dia hartanya banyak, 他有很多的财产， tapi dia tidak mengutamakan harta. 但是他没有以他的财产为主， Tapi dia mengutamakan Tuhan. 他却以上帝为主。 Nah inilah saudara ayah yang saleh. 这就是一位虔诚的父 Dan 亲。 kalau melihat dia punya keluarga yang ideal. 我们看见他有一个很理想的家庭， 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. 他有7个男儿， Kalau itu 10 anak, itu angka yang sempurna pada zaman itu saudara. 那么有10个孩子。 Dan dikatakan dia punya 7.000, tadi dikatakan kambing domba 3.000 onta, 10.000 itu angka yang sempurna lagi pada zaman itu, 那 saudara. 么在那个时候，他有很多的牲畜。 Dan dikatakan dia punya 500 keledai betina. 这里也提到他有500个母女， Dan dikatakan juga dia mempunyai 500 pasang lembu. 还有500对牛， Juga sempurna sekali, saudara. 是一个很完全的、很美的家庭。 Dan dia juga punya pelayan-pelayan. 他有很多的仆婢，
Dia orang yang terkaya di timur. 他是那个时候东方最有钱的人， Tapi dia tidak dikuasai oleh harta. 但是他没有被他的财富所管控。 Orang bisa kaya, saudara, tetapi tidak 人可以 dikuasai harta. 人可以有钱，后来却是被他的财富所控制了。 Itulah pria yang saleh. 那就是金钱的男人。 Bahkan saudara pada waktu dia mengalami pencobaan. Waktu dia mengalami pencobaan. 当他经历试探的时候， Dan dia kehilangan semuanya, saudara. 他失去了一切。 Di dalam Ayub 1:21 dia katakan. 在约伯记第1章第21节这里 Dia 说， mengaku itu semua yang dia miliki berasal dari Tuhan. 那么他承认他所有的一切都是从神哪里来的。 Ayub 1:21, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama. 那么21节约伯说：“我生出于母胎，也必赤身归回。赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。” Ayah yang saleh, dia mengutamakan Tuhan lebih dari pekerjaan ataupun kekayaannya. 一位全诚的父亲，他以上帝为主。 Dan yang kedua, saudara, ayah yang saleh, 第二，全诚的父亲 hatinya takut akan Tuhan. Tadi kita sudah bahas di dalam ayat yang ke-8. 是一位敬畏上帝的人。 Dan bahkan dikatakan di sini, saudara sekalian, anak-anaknya pun mengenal dia. 那么这里说到，连他的孩子们都认识上帝。 Ya, walaupun dikatakan istrinya dan anaknya mengenal dan mengamati kehidupan seorang ayah yang takut akan Tuhan. 那么他的妻子、他的孩子们都看作这位敬畏上帝的父亲所过的生活。 Dan yang ketiga, saudara, yang terakhir, 第三，最后 yang saya sebut godly fathering. 我所谓的这个虔诚的父亲。 Ya, tadi pertama godly man, pria yang saleh menghasilkan godly father, ayah yang saleh. 刚才第一点是说到一位虔诚的男人成为一位虔诚的父亲。 Nah, lalu yang kedua ciri-ciri dari ya, godly father yang disebut ayah yang beriman yang mengutamakan akan Tuhan. 那么第二点是说到虔诚的父亲是一位对上帝有信心的父亲。 Dan yang ketiga, saudara, godly fathering, functioning father. Jadi ayah yang berfungsi. 第三是一位能够攀援好父亲角色的父亲。 Ayah yang menyadari bahwa anak-anaknya itu semua adalah milik Tuhan. 他知道他的孩子们都是从神所赐的。 Nah, kita melihat di sini di dalam diri Ayub adalah di dalam ayat yang keempat dan kelima. 我们从这里看见第4节、第5节。 Bagaimana saudara di situ Ayub mengatakan bagaimana dia selalu mengawasi anak-anaknya, mengawasi kerohanian anak-anaknya. 那么约伯总是关心他孩子们的生活、孩子们的灵命。 Di situ dikatakan saudara dia anaknya tiap kali itu mengadakan pesta bergiliran 7 anaknya. 那么这里说到他的孩子们每一次都隔在自己的家里摆设宴席， mengundang 3 saudara perempuannya. 然后他们请他们3个姐妹来。 Dan maka dikatakan ayat kelima setiap kali saudara setelah pesta berlalu. 那么第5节说到庭院的日子过了。 Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka keesokan harinya. 那么约伯就打发去叫他们自己 Bagi saya 接 ini 近他们 indah 自己。 sekali. Pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikiran mungkin anak-anakku sudah berdosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. 那么这里说到他清早起来，就按着他孩子们的这个数目献燔祭，因为他怕他的孩子们犯了罪。 Inilah ayah yang memperhatikan kerohanian 这 anak-anak. 是一位关心孩子们灵命的父亲。 Saudara tadi dikatakan bahwa mengapa sampai hari ini terjadi kemerosotan moral. 弟兄姐妹，刚才提到为什么到今天很多的家庭他们的道德都堕落呢？ Karena tidak ada ayah atau tidak ada peran ayah. 因为没有父亲，或者没有父亲所攀援的角色。 Biarlah hari ini dengan kegentaran di dalam hari ayah. 那么今天我们纪念国际父亲节，我们带着一个战敬的心， Didukung oleh juga istri-istri pasangan yang sepadan yang terkasih. 让我们正是能够被我们的妻子所支持。
Kita boleh mengembalikan akan ayah yang berperan, ayah yang berfungsi. 我们能够成为一位能够攀援好父亲角色的父亲。 Yang menyadari anaknya adalah milik pusaka Tuhan. 我们也能够醒悟到我们的儿女们是神赐给我们的宝贝， Mengajarkan anak-anaknya mengikuti Tuhan. 让我们教养他们能够跟随上帝。 Dan yang ketiga, saudara, ayah yang berfungsi adalah ayah yang memberikan waktu buat anak-anak. 第三，一位好的父亲是能够给予儿女们时间的父亲， Nah, ini tidak mudah, saudara. 这是不容易的。 Nah, saya ingin kembali mengutip yang di awal. 那么我再提到刚才说过的， Truly godly, truly happy. Yang ayah yang sungguh-sungguh saleh, maka dia menjadi ayah yang sungguh diberkati, ayah yang sungguh bahagia. 一位全诚的父亲，他是猛父的父亲，也是一位有福的父亲。 Bukan kita yang bisa melakukannya, saudara. 不是我们能够做到这一点， Kita harus bertemu dengan Allah. 我们应该先见到我们的神， Mengalami kasih-Nya. 我们能够经历他的爱， Mengalami lahir baru. 经历重生， Sehingga kita bisa mengutamakan Allah lebih dari segala materi. 我们就能够以我们的神为主， Dan kita boleh mendidik anak-anak kita dalam iman kerohaniannya. 我们也能够在灵里面属灵的事上教养我们的儿女们。 Saya akan tutup dengan 2 cuplikan sehingga jangan sampai terjadi cuplikan yang seperti ini, saudara. 那么我要提到2个遇到故事，但愿我们都不会经历这样的事。 Seringkali orang bertanya, saudara. 那么人常常会问， Bicara mengenai waktu. 那么提到有关时间的事， Yang penting itu kuantitas atau kualitas. 主要的是数量呢，还是质量呢？ Banyak orang tuh mengatakan yang penting kualitas. 那么很多人说质量更重要， Betul, saudara. 不错。 Tapi kalau tidak ada kuantitas sama sekali, maka tidak mungkin ada kualitas. 那么若是没有数量的话，怎么会有质量呢？ Nah, saudara, menyeramkan sekali ada satu survei mengatakan, apakah kita memperhatikan kerohanian anak-anak? 那么有一个让人感觉到不安的调查，就是说到我们是不是关心我们孩子们的灵命？ Ternyata ditemukan, saudara, bahwa rata-rata ayah hanya punya waktu kurang dari 1 menit sehari. Saya tidak percaya waktu membaca survei ini. 那么调查的结果就是说到做父亲的根本没有一点的时间给予他们的儿女们。 Berapa jam waktu yang ayah ibu sediakan untuk berbicara kerohanian anak-anak? 那么他一天里面预备了多少的时间跟孩子们谈论有关属灵的事呢？ Papa mama seringkali mengatakan kepada anak, hormati papamu, mamamu. 爸爸妈妈常常对孩子们说：“你们要尊敬父母。” Tapi saudara sekalian, apakah melalui perkataan dan perbuatan kita layak dihormati oleh anak-anak kita? 但是我们的言语、我们的行为是不是值得孩子们尊敬呢？ Nah, saudara, saya ingin kutip satu hal yang indah di sini. 那么我要提到一件事。 Ada seorang remaja, pada waktu remaja-remaja diminta menuliskan kesannya mengenai ayah, yang indah mengenai ayah. 那么有一个少年人，当被要求写下有关他父母的一些事。 Seorang remaja usia 15 tahun 那么有一位15岁的少年人， langsung dengan gembira menggambarkan ayahnya. 那么他很高兴的就描述了他的父亲。 Papaku terpaksa harus sering lembur bekerja. 他说，父亲常常要加班工作， Tapi selelah apapun, secapek apapun, ia selalu mengajakku berdoa. 但是无论他感觉到多么的疲惫，他总是要我一起跟他祷告， mengantarku ke gereja. 然后他送我到教堂， Ikut kegiatan setiap minggu. 他参与我的一切的活动， Bahkan mengutamakan kami semua untuk beribadah. 甚至他很看重我们，要我们敬拜上帝。 Nah, ini satu hal yang indah, saudara. 这是一件很美的事。 Nah, tapi jangan sampai terjadi yang satu lagi ini, saudara. Ini 但 serem 是 sekali. 盼望不要成为下一个 Ini 遇到的。 true story. Ada seorang bernama Charles Francis Adams. 那么这是一个真实的故事，有一个人名叫 Charles， Dia seorang diplomat politikus yang terkenal di abad 19. 他是19世纪一位很出名的这个外交官。 Di dalam buku hariannya, 那么在他的日记里面， suatu hari ia menuliskan dalam buku hariannya, 那么他有一天他这么写： ketika saya pergi memancing bersama anak saya pada hari ini, 那么当今天我跟孩子去钓鱼的时候， satu hari sia-sia. 一整天都突然，
When fishing with my son today, a day wasted. Waktu saya dengan anak saya memancing hari ini, satu hari yang sia-sia. 那么我跟我的孩子一整天去钓鱼，但是感觉到这一整天都是很突然的一天。 Anaknya yang bernama Brooks Adams. 那么他的孩子 Brooke Adams， ini juga punya buku harian juga, saudara. 他也有写日记。 Dan betul-betul ini true story, ada buku hariannya. 那么很跟他父亲的所写的有一点相似。 Di hari yang sama itu, 他说就是在那一天 Brooks Adams menuliskan akan di buku hariannya. Brooke Adams 他写在他的日记本里面。 Ini sang anak ya. When fishing with my father, the most wonderful day of my life. Ketika memancing menghabiskan waktu dengan ayah saya, hari yang paling indah dalam hidupku. 他写的确实跟他父亲写的不一样。他说一整天跟父亲去钓鱼，我觉得那是一个很幸福的一天。 Saudara sekalian, bapak-bapak sekalian, ayah, marilah kita bertobat hari ini. 亲爱的弟兄姐妹们、父亲们，让我们注意这一点。 Kita seringkali mencari harta kekayaan, 我们常常去找财富， tapi kita tidak pernah menghabiskan waktu, terutama dengan anak kita, bahkan mendidik mereka dengan kerohanian dan kesaksian hidup. 但是我们没有用时间去陪我们的孩子们，没有去教养他们有关属灵的事。 Ada seorang anak namanya Mark. 有一个孩子名叫马克。 Satu kali Mark itu pulang dari sekolah. 那么有一天他从学校回家， Dia lari. 他一直跑， Dia kena hujan. 他被雨淋了。 Waktu sampai di rumah, 那么到了家， dia heran hari itu papanya pulang lebih pagi. 他很奇怪，为什么看见父亲已经回来呢？ Terus papanya tanya, Mark, kenapa kamu sampai lari-lari begini sampai kehujanan? 那么爸爸就问他 ，Mark， 为什么你一直跑着回家，而且被雨淋呢？ Kenapa kamu tidak naik sepeda, Mark? 为什么你不骑脚踏车呢？ Mark pada waktu dikatakan dia hanya melihat ayahnya. 那么当爸爸问他的时候，他一直看着他父亲， Dia tidak menjawab. 他没有回答。 Pada waktu ayahnya ingat, ayahnya kaget. 那么当父亲想起来的时候， Karena 非常的惊讶， sudah lama papa berjanji untuk memperbaiki sepedanya yang bocor. 因为爸爸已经答应他要修补他那个脚踏车的轮胎，因为漏气了。 memperbaiki. 但是他却没有去把它修好， Sehingga dia tidak bisa naik sepeda. 以至于他就不能够骑那部脚踏车。 Pada saat itu papanya Mark itu menundukkan kepala, malu sekali. 那个时候，爸爸很害羞，他低下他的头。 Biarlah hari ini kita boleh mendapatkan ayah-ayah yang saleh, godly father. 弟兄姐妹，但愿今天我们可以描述一些很精全的父亲。 Ada ayah yang bahagia, ayah yang diberkati. 有很幸福的父亲，有蒙福的父亲。 Amin. 阿门。 Mari kita masuk di dalam doa. 让我们一起祷告。 Bapa, biarlah pada hari ini ya Tuhan di hadapan-Mu kami boleh Papa-Papa memeriksa diri kami. 天父上帝，但愿今天早上我们每一位做父亲的，能够在你的面前省察我们自己。 Bagaimana bisa menjadi ayah yang saleh? 我们怎么能够成为一位全诚的父亲呢？ Harus ada suami yang saleh. 当然要成为一位全诚的丈夫， Harus ada keluarga yang saleh. 应该要有一位全诚的家庭， Ada pernikahan yang saleh. 也有全诚的婚姻。 Bagaimana bisa ada pernikahan yang saleh? 怎么能够有一个精全的婚 Harus 姻？ ada pria laki-laki yang saleh. 当然要先有一位精全的男人。 Bagaimana bisa ada laki-laki yang saleh? 怎么能够有一位精全的男人呢？ Harus ada laki-laki yang bertemu dengan Tuhan secara 当 pribadi. 然要有一位能够见到、亲身遇见神的男人， Mengalami kasih-Mu, 能够经历你的爱， mengalami lahir baru, 能够经历重生， percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, 能够相信耶稣基督， diubahkan oleh Tuhan, 能够被主改变， boleh menjadi seperti Ayub, 能够成为好像约伯 begitu 一样。 kaya, 虽然有钱， tetapi tetap mengutamakan Tuhan, 但是仍然能够尊主伟大， takut akan Tuhan. 敬畏主。 Waktu mengalami pencobaan segala sesuatu habis, tetap memuliakan Tuhan. 当经历试探，什么都完了的时候，他仍然赞美主。
Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di tengah kami ya Tuhan. 但愿圣灵能够在我们每一个人心中动工， Menghasilkan ayah yang saleh. 能够结出好的父亲，精全的父亲， Ayah yang akhirnya boleh menjalankan perannya yang saleh. 也能够在家庭里面攀援一个全程父亲的角色， Takut akan Tuhan. 敬畏上帝， Menjauhi kejahatan. 远离恶事， Berjalan bersama Tuhan. 与主同行， Memperhatikan kerohanian anak-anak. 也能够关心孩子们的灵命。 Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu bekerja di tengah kami. 主啊，但愿圣灵能够在我们中间动工。 Tolong hamba-Mu dan juga setiap pria di sini. 求主帮助你的仆人，帮助每一位做父亲的， Dimanapun berada. 无论他们在哪里， Kami boleh hari ini bertobat menjadi ayah-ayah yang saleh. 我们都能够在你的面前悔改，成 Dalam 为 nama 全程的 Tuhan 父亲。 Yesus kami berdoa, kami beriman kepada. 奉耶稣基督的名，我们祷告。 Amin. Amin. Terima kasih kepada hambanya Pendeta Gideon Ang. Sungguh banyak sekali berkat dan pesan yang kita dapatkan. Bagaimana menjadi seorang ayah yang saleh, yang berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat sekalian, Tuhan telah memberkati kita dengan luar biasa. Tidak hanya pribadi lepas pribadi, tapi sampai seluruh keluarga kita, seluruh keturunan kita, bahkan sampai anak cucu kita semua diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari kita meresponi berkatnya. Sambil bersukacita, boleh sambil tepuk tangan juga, kita angkat pujian, berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Begitu besar kasih Allah pada kita. Amin. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Kita katakan berbahagialah. Berbahagialah bagi orang yang cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Katakan berbahagialah. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Amin. Cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Mustahil bagi orang percaya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di akhir ibadah ini sekali lagi saya mengajak seluruh jemaat
Untuk bangkit berdiri kita naikkan doksologi. Sesudah itu kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati kita kepada Allah Tritunggal, pohon selamat, sumber segala berkat. Terimalah berkat yang daripada Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, didikan, teguran, penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya menjemput kita. Bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jingju, silakan duduk. Ibadah kita hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam, salam sejahtera bagi seluruh jemaat Geser Kartini yang mengikuti ibadah online hari ini dari rumah kita masing-masing. Terima kasih untuk partisipasi seluruh jemaat di dalam ibadah online pada hari ini. Tidak bosan-bosannya izinkan saya untuk terus mengingatkan kita, tetap jaga kesehatan, tetap bersuka cita, tetap semangat. Saya terus berdoa kiranya penjagaan dan perlindungan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai seluruh jemaat dimanapun kita berada pada saat ini. Saudara-saudara, di tengah-tengah berbagai kesulitan pergumulan yang kita alami di tengah-tengah pandemi ini, izinkan saya untuk mengingatkan apa yang firman Tuhan katakan kepada kita. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara kamu. Biarlah ini menjadi kekuatan penghiburan bagi kita di tengah-tengah keadaan yang sulit hari-hari ini. Amin. Ada beberapa warta keluarga yang akan kita perhatikan bersama-sama pada hari ini. Yang pertama, saya mewakili gereja mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Gideon Ang yang sudah melayani pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan yang terus boleh memberkati pelayanan Pendeta Gideon Ang dan keluarga. Yang kedua, saya mewakili gereja mengucapkan selamat Hari Ayah kepada seluruh ayah yang ada di GSRI Kartini. Biarlah kita boleh menjadi ayah yang saleh di dalam Tuhan. Warta yang ketiga, gereja terus menghimbau seluruh jemaat untuk ikut di dalam persekutuan doa malam yang kita lakukan setiap malam jam 8 malam, dan juga pembinaan sistematis teologi awam atau pesta online yang kita lakukan setiap hari Kamis jam 18.50 sampai jam 20.00, dan sesudah itu kita lanjutkan dengan doa malam bersama. Dan warta yang terakhir, bagi jemaat yang tetap rindu untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan, rindu memberi persembahan kepada Tuhan melalui gereja, Bapak Ibu Saudara bisa mentransfer persembahan saudara di nomor rekening yang ada di bawah ini. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
Amin.